link Google Drive yang kita dah share sebelum ni. Okey, sebelum kita mulakan kelas, eloklah kita mulakan dengan bacaan doa penerang hati. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi pada malam ini kita akan membincangkan sekali lagi compilation untuk paper 1. Paper 1 ni kita combine beberapa soalan negeri lah dan dijadikan satu set lah. Kemudian insyaAllah nanti di akhir sesi kita pada malam ini kita akan bersama dengan seorang bekas pelajar yang merupakan ex-student MRSM Sungai Besar pada tahun lepas yang telah menduduki SPM tahun 2020. Maksudnya SPM tahun 2020 lah. Sebab sekarang kita dah 2021 kan. Okay, SPM 2020. Sekarang dah 2022. Jadi you all batch SPM 2021 yang kita akan bersama pada malam ini tu nanti bekas pelajar SPM 2020. Okay, maksudnya sebelum batch awak lah. Okay, yang telah memperoleh subjek fiziknya A+. Okay, subjek fiziknya ada A+. Jadi kita akan ada sekira sembang santai lah bersama dengan pelajar tersebut. Dan para pelajar bolehlah mungkin nak tanya soalan apakah tips-tips daripada pelajar yang akan bersama kita nanti Alright, boleh prepare soalan lah. Okay, itu nanti kita simpan, save the best for the last kan. Okay, jadi semua orang dah ready ke? Kalau dah ready boleh hantar stiker. Your favorite sticker. Okay, bagus. Semua mesti ceria Alright, jangan muka sedih. Okay, mesti happy. Okay. Alright, jadi ready Okay, jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okay, kalau ada apa-apa soalan, para pelajar semua bolehlah tanya di chat di chat, meeting chat tu, boleh type soalan kat situ ataupun kalau nak tanya kat grup Telegram pun boleh juga jadi tak kisahlah mana-mana yang sesuai. Alright. Okay, jadi kita tengok soalan yang pertama. Okay, saya harap recording dah start Okay. Okay, soalan yang pertama, okay, seperti biasa untuk set paper untuk fizik, baik paper 1 dan baik paper 2 memang kita akan diberikan dengan formula Okay, itu adalah formula. Kita boleh refer lah pada formula sekiranya perlu untuk kita selesaikan masalah lah. Okay, jadi kita tengok soalan yang pertama. Okay, which pair of quantity is correct? Okay, pasangan kuantiti manakah adalah benar? Okay, kita ada kat sini seperti yang saya kata, kita highlight ataupun kita underline. Quantity is correct. Quantity apa? Kita ada skala dan juga vektor. Quantity vektor dan juga quantity skala. Okay, jadi yang mana satu ni? A, B, C or D? Skala has magnitude only, has direction only, magnitude only, has magnitude and direction. Vektor yang mana satu? Magnitude only sahaja ke? Magnitude and direction, has direction only. Oh, cikgu tengah share screen ke? Tak nampak ke? Nampak. Oh, nampak Okay. Husna mungkin ada masalah lain kot. Nampak Okay. Sekejap ya, saya nak matikan notification.
Jadi, okey, Haslinda Hasan jawab C. Okey, kita tengok. Okey, yes, C. Sekejap macam lambat sikit. Nampak ke sekarang saya sedang share soalan? Oh, kejap ya. Tak nampak. Sekejap. Sebentar ya. Okay, kejap ya. Saya terkeluar, kejap saya masuk balik. Okey, sementara tu pelajar boleh buat terlebih dahulu soalan. Tadi kita nombor 1, kejap saya disconnect. Kejap ya, saya masuk balik. Ada nampak tak skrin saya? Ke tak nampak lagi? Tak ada. Sekejap ya. Saya punya line. Tak nampak. Okay. Alright, boleh nampak kan? Alright, good. Okay, jadi kita tengok skala and vector quantity Okay. Okay, jadi apa kita recap sikit. Apakah skala, kuantiti skala dan kuantiti vektor? Kalau kuantiti skala tu adalah kuantiti yang hanya physical quantity yang hanya ada magnitude sahaja Magnitude ni dalam maksud lainnya adalah nilai. Dia ada nilai sahaja yes, magnitude or size Magnitude tu adalah nilai. Kalau vector quantity maksudnya physical quantity yang ada magnitude dan ada direction. Direction maksudnya contoh kita ada nilainya 500 meter due east ke east. East tu adalah directionnya. Jadi itu adalah vector quantity. Okay, contohnya adalah force, momentum, tu semua adalah vector quantity. Maksudnya apabila kita membuat pengiraan untuk vector quantity ni kita mesti consider direction dia lah. Katalah ke kanan tu is positive. Dan kalau dia bergerak ke kiri pula kita mesti consider dia sebagai negatif. Okay.
itu adalah vektor kuantiti. Kalau skala kuantiti tak apa. Kalau di ke kanan positif, ke kiri pun kita boleh consider dia sebagai positif juga. Tapi kalau vektor kuantiti tak boleh. Alright. Jadi kita tengok. Okey, jadi apakah jawapannya? Okey, jawapannya adalah yes, C. Tadi siapa sebut tadi tu? Adakah siapa tadi saya dah okay, Alia Umaira, Isha. Okay, good Okay, next. Alright. A car moving with uniform velocity has acceleration. Dia kata sekarang uniform velocity, keyword dia. Alright, uniform velocity. Jadi kalau uniform velocity, acceleration-nya macam mana? Okay. Jadi kalau kita ada formula untuk acceleration adalah V tolak U per T kan, formula dia. A sama dengan V tolak U per T. Jadi, wah bagus Irdina, C V tolak U per T. Jadi kalau dia halaju seragam, maksudnya dia tak ada, maksudnya dia sama je lah, final velocity dia mungkin 30. V tu adalah final velocity ataupun halaju akhir. Dan U tu adalah halaju awal. Jadi sama saja. Jadi 30 tolak 30 bahagi katalah pada masa yang sama kan. Katalah 1. Jadi kosong kan. Jadi acceleration-nya adalah yes, 0. Ataupun sebenarnya kalau acceleration ni kita boleh dapat daripada kalau graph kan dia macam ni. Ni V, ni T. Jadi kalau yang uniform velocity tu dia punya seragam tu maksud dia straight line macam ni je. Okay, mendatar macam ni je. Dan kita tahu kalau acceleration ini, acceleration dapat daripada gradient. Kan, sebab A sama dengan V tolak U per T, change of gradient. Change of velocity. Gradient ni bahasa Melayunya adalah kecerunan, cerun. Cerun. Jadi kalau kita tengok sini, velocity tu constant, seragam, halaju itu seragam, maksudnya dia tak ada cerun. Dia tak ada cerun. Jadi bila dia tak ada cerun, maksudnya acceleration dia adalah 0. Kan? Kalau benda yang ada cerun macam ni ke, kan ada cerun tu. Okay. So nombor 2 adalah C. Okay, bagaimana pula dengan nombor 3? Inertia. Inertia of object dipengaruhi oleh apa? Adam. Yes. Wah, Adam C. Betul ke? Okay, kita bagi contoh macam ni. Okay, kalau kita ada, saya bagi situation, don't worry, nanti saya akan share juga saya punya working ini so ada nota-nota tu kan. Alright. Okay, jadi kalau kita ada bucket yang empty bucket yang kosong, baldi kosong dengan baldi yang ada pasir. Jadi yang mana satu yang lebih senang nak digerakkan? Yang empty ke yang ada sand? Yang mana? Senang nak digerakkan? Yang ada pasir ke yang tak ada pasir? Senang nak digerakkan? Macam kita imagine mungkin you naik swing. Buayan kat playground kan, you pernah tak tolak adik awak ke, tolak kakak awak ke kan. Jadi mana lagi senang nak tolak, ada orang ke tak ada orang, macam tu. Ya mestilah yang empty kan. Okay, jadi sebenarnya kesukaran ataupun kesukaran ataupun kesenangan macam itulah ayatnya, untuk menggerakkan sesuatu objek ataupun nak stopkan dia
Itu semua dipengaruhi oleh inertia. Inertia. Jadi kita boleh kata kalau dia ada larger mass, maksudnya inertianya lebih besar. Okey? Sebab dia susah nak digerakkan dan susah nak di-stopkan. Okey, dan diberhentikan. So dia ada kaitan dengan inertia. Okey, ya sebab dia ada kaitan dengan hukum Newton yang pertama. Satu objek tu dia akan tetap bergerak selagi tak ada force luar yang stopkan dia. Okey. Dan kalau sesuatu objek itu dia memang at rest, dia akan kekal at rest selagi tak ada daya luar yang dikenakan pada dia. Jadi itu ada kaitan dengan inertia. Alright. So jawapannya adalah mass. Inertia memang berkaitan dengan mass saja, tak ada faktor lain. Alright. Number 4. The principle of conservation of momentum. Okay, ini juga kita ada discuss pada malam pertama hari tu. Okay, jadi principle of conservation of momentum atau prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa mana? A, B or C? Macam mana? Adam tak ada. Aisyah, A Aisyah. Aslinda, Isha. Okay. Yuzati, yes. Yeah. Kita tengok principle of conservation of momentum. Prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum pelanggaran before collision is equal, okay, to the total momentum after collision if no external force acting on it. Okay, dalam persamaannya adalah macam ni lah, M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Sebab momentum P sama dengan MV. Jadi ini before collision. Ini after collision. Okay. Jadi betul A. Right, good. Equal always equal. Prinsip keabadian momentum. Okay, nombor 5 pula macam mana? The diagram shows a force acting on an object. Ada daya yang bertindak pada objek. Okay. The impulse, okay, kita highlight impulse. Given to the object is influenced by, dipengaruhi, apakah yang impulse dipengaruhi oleh apa? Force only, jisim sahaja, force and time of impact, force, mass and time of impact. Okay, impulse ni pelajar selalu confuse juga dengan impulsive force. Sebenarnya tak ada yang perlu dikonfuskan, senang saja. Okay, saya tunjuk dulu macam mana datang impulse dan impulsive force itu. Okay, jadi formula asalnya adalah seperti yang kita tahu, ini Newton's law, F equal to ma. Okay, F equal to ma. Jadi F sama dengan m, A ni kita buka, dia akan jadi A sama dengan V tolak U per T. Kan kita tahu formula acceleration, V minus U over T. Kita substitute. Jadi dia akan jadi F sama dengan, kalau kita kata tentang daya impulse ataupun impulsive force, jadi kita tahu force itu simbol dia F kan. Jadi kita mestilah nak F sahaja. Ingat macam tu. Kalau nak impulsive force, atau kalau nak daya impulse, daya mestilah huruf F, simbol dia. Jadi kita rearrange ini menjadi apa? F sama dengan mv minus mu over t. Jadi dapatlah impulsive force. Jadi impulsive force ni adalah mv tolak mu. Kan kita tadi kata tentang momentum kan kat atas tadi, momentum mv. Jadi kalau mv tolak mu, final momentum minus
initial momentum over time taken. Maksudnya impulsive force adalah change in momentum over time taken. Tapi kalau impulse, impulse. Jadi impulse tu apa? Impulse ni kita kan tadi kita nak kalau impulsive force huruf F saja. Jadi kalau impulse, T ni awak bawa naik atas. Ni, T ni tadi. Kita bawa naik atas. Dia jadi FT. Okay? FT sama dengan, jadi formula itu dia akan jadi FT equal to MV minus MU. Okay? Jadi impulse adalah FT. MV tolak MU adalah change in momentum. Sebab tu kita kata impulse adalah change in momentum. Okay? Tapi kalau impulse, rate of change of momentum ataupun dia punya definisi dia adalah rate of change of momentum. Rate tu maksudnya per time. Ada per, ada sebab dia kadar, so dia bahagi time. Okay? So itulah perbezaan antara impulse dan impulsive force. Selain daripada unit dia itulah. Dan kita mesti tahulah kalau impulsive force ni dia adalah force yang besar yang dikenakan pada masa yang sangat singkat. Okey, jadi kita berbalik pada soalan kita tadi, impulse influence oleh apa? Kita tengok formula kat sini. FT sama dengan MV tolak MU. Jadi apakah yang mempengaruhinya? Kita ada apa? Apa jawapan you all? Dipengaruhi oleh force and time impact. Sebab formula dia FT sama dengan MV tolak MU. Jadi F force, T time of impact. So jawapannya adalah C. Okay. Tapi kalau ada option M dengan V ni, you bolehlah ambil juga Alright, next. Number 6. Berat Karim di bumi 800 Newton. What will happen to his weight on the moon? Kalau dekat moon apa jadi? Sekarang berat dia 800 Newton. Jadi W equal to mg. Okay. Jadi berat dia adalah 800 Newton. Apabila dia pergi ke moon, gravity moon semakin besar ke semakin kurang? Gravity moon berbanding dengan gravitational acceleration bumi. Yes, Husna, betul. Husna, bagus, kurang kan? Jadi mestilah bila G tu berkurang, so weight ni akan berkurang. Yes, Atika. Jadi weight akan jadi decrease. Macam tu je lah. Yes, B, betul Haslinda. Okay, sebab G dia kurang. So weight dia berkurang. Mass macam mana kalau soalan tanya mass? Apa jadi pada mass Karim? Bertambah, berkurang, unchange? Yes, Faiz Rahimi, bagus, same. Mass sama saja Constant, yes, Shasmin. Alright, good. Nombor 7. Okay. Antara graf berikut yang manakah menunjukkan perubahan pecutan change in acceleration due to the Earth's gravity. Okay. Perubahan pecutan disebabkan oleh graviti bumi G dengan jarak dari pusat bumi R. Jarak maksudnya nak tahu antara G dengan R. Okay. Okay, jadi yang mana satu ni? Apakah hubungan antara G dengan R? A, B, C, or D? Okay, sambil buat tu, kita boleh buka buku teks buku teks untuk you all bolehlah refer juga kan sambil tu. Okay, jadi kalau kita tengok textbook, dia ada sebenarnya boleh calculate kalau tengok textbook tu, you boleh calculate dia punya value tu.
Ni untuk kita punya kefahaman yang lebih mendalam sikit lah ni, you buat yang ni. Kalau textbook ni page 84. Kalau ada textbook lah page 84 buku teks form 4. You boleh kira ni sebenarnya. Ni distance from R ni, kita nak tahu R dengan G kan, soalan kita tadi. Jadi R dengan G ni, R dah diberi. R dah diberi. Jadi you buat je. R tu adalah daripada center Earth pergi dia punya paling luar ni, jejari dia radius dia, radius bumi. Jadi bila kita guna buat je macam ni. R, 2R, 3R, 4R. You follow je dan you kira masuk formula tu. G sama dengan GM over R squared. Okay. Lepas tu, you masuk value dalam ni. You masuk. Nanti lepas dah dapat tu, you plot graph. You plot graph G against R. Daripada value itu, nanti you akan dapati graph itu memang akan berbentuk macam ni. Okay. Graph tu memang akan dapat macam ni. Dia akan mula-mula kalau dia masih dalam bumi, R tu dia akan directly proportional. Lepas tu bila dia dah keluar more than R tu, maksudnya dia dah kat luar lah. Okay, kat luar daripada Earth ni, so dia akan berkurang. Macam tu. Okay, so that is the relationship lah. Hubungan di antara G dan R untuk bumi. Jadi jawapannya adalah A, B, C or D. Husna tanya cikgu apa beza graf B dan C? Memang beza banyak lah. Kalau kita tengok B ni dia directly proportional. Tapi yes, directly proportional dan dia berkurang macam tu. Okay, gradient dia semakin berkurang. Tapi kalau ini C dia directly proportional dah betul, tapi dia macam melengkung macam tu kan. Jadi tak tepat lah. Okay. Jadi jawapannya adalah B. Alright. Next. Okay ke so far? Yes, ada betul B. Yes, good. Good question, Husna. Yes. Boleh so far? Okay, teacher Nurul Hasanah. Okay, next. Number 8. Okay. Satellite M 4 times farther, 4 kali lebih jauh dari planet berbanding satellite N. When satellite M takes 20 weeks to orbit the planet, how long does it take for satellite N to orbit the planet? Okay. Kalau kita tak faham, kita lukislah Satellite M dia kata 4 kali lebih jauh dari planet berbanding satellite N. Jadi katalah ini kita punya planet. Jadi kita ada M. M dia kata 4 kali lebih jauh. Kita buat sini lah. Ni M. Lepas tu dia kata N. Katalah kita kata N sinilah contoh. Okay. Jadi dia tanya kalau M ni dia mengambil masa 20 minggu untuk orbit the planet. Berapa lama pula N nak orbit planet ni? Jadi kita boleh dapatkan relationship lah antara ini adalah radius of orbital period orbital period of the planet 20 minggu. Jadi kita nak tahu berapakah orbital period untuk planet N dengan menggunakan Kepler's third law. Okay.
Kepler's third law. Jadi Kepler's third law sebut apa? The square of the orbital period of any planet is directly proportional to the cube of the radius of its orbit, ataupun dikenali sebagai law of period. Jadi dia punya equation tu dia jadi macam ni lah. T squared directly proportional to R cube. Okay, jadi dia akan dapat formula dia akan jadi T. Okay, jadi kita akan dapat formula dia adalah T1 kuasa 2 per R1 kuasa 3 sama dengan T2 kuasa 2 over R2 kuasa 3. Ini formula untuk Kepler's third law. Okay, sekarang saya nak you all kira. Okay, kira dapat berapa? T1 ni kita buat M lah nak buat M boleh, nak buat N pun boleh lah. Mana yang mudah. Okay, T M kuasa 2 per R M kuasa 3 equal T N squared R N cube. Okay, jadi kita masukkan. Sekarang kita nak Tn. Tn. Jadi Tn squared equal Tm cube over Rm squared. Squared over Rm cube times Rn cube. Masukkan. Okay, kira. Calculator mesti ada di sebelah sentiasa lah Okay, Tm berapa tadi? 20 minggu. Husna dapat B. Kita tengok. 20 kuasa 2 per... Sekejap semua ada tempat. 20 kuasa 2 per 4 kuasa 3 times 1 kuasa 3. Okay, 2Tn squared. So kita akan dapat Tn equal, sebenarnya seorang je ke yang dapat B, orang lain? Orang lain macam mana? 6.25. Ni squared. Jadi kalau kita nak Tn, square root 6.25. Dapat Cikgu Alia. B juga. Alright, good. Betul ke? Square root 6.25 kita akan dapat 2.5 weeks. Okay, jadi betul lah 2.5. Okay, jadi kita guna formula Kepler's third law. Okay, seterusnya nombor 9. Okay. Laju lepas dari bumi adalah 11.2 km per second. Okay. Planet lain mempunyai jisim 500 kali daripada jisim bumi dan jejarinya 20 kali daripada jejari bumi. Berapakah laju lepas dari planet itu? Okay. Escape velocity kalau bahasa Inggerisnya escape velocity. Kalau dalam buku teks disebut. Okay, jadi cuba kira pula yang ni. Berapakah laju lepas planet itu? Okay, saya bagi masa untuk kira. Kita gunalah formula untuk laju lepas ataupun escape velocity. Kita tengok dia mesti bagikan kat atas ni. Ni ada. Okay, formulanya.
V equal to square root 2 GM over R. Okay. Okay, sekarang G dia sama kan? Okay, G sama. Gravity di Earth sama dengan gravity di planet. Okay, jadi dia akan jadi sekarang kita nak buka dia kalau kita nak G sama dengan sebab dia G sama Earth gravitation. Dia akan jadi awak kena square root dia kan? Dia akan jadi V squared over R equal over 2M. Okay, jadi kita teruskan. Dia akan jadi macam mana orang lain dah kira ke? Okay, G akan jadi V squared over R over 2M equal ini planet lah sorry Earth 2M Earth GV squared R planet over 2M planet. Okay. Sekarang kita gantikan di dalam matematik So dia akan jadi V squared planet sama dengan V E squared R E. Kena buat slowly nanti kita terlepas 2MP over 2ME RP. Itu dia. Okay. Okay, jadi kita teruskan. Okay, V. Saya buat kali lain lah. V. E kuasa 2. RE 2. M planet tadi 500 kan? Sorry. Betul lah 500. 500 times. 500 kali. Dan 20 kali radius. Jadi kita masuk je dalam ni. So dia jadi RE 2 500 ME over 2 ME 20 RE. Okay. Jadi kita mesti tahu lah, dia kata MP sama dengan 500 ME. RP sama dengan 20 RE. Okay, jadi kita ganti dalam tu Okay, teruskan matematik Okay, kita cancel. RE ni cancel. ME cancel. Macam tu. Okay. Teruskan. Ini VP square. Lepas tu kita akan dapat VP. Saya nak atas. VP sama dengan kita akan dapat VE square 2 500 over 2 darab 20. Kan? Okay. Tapi itu square kan? Jadi kalau kita nak jadikan satu, dia akan jadi square root sini lah. Punca kuasa. Cikgu kiranya kalau soalan macam ni kita just cari apa yang constant untuk both objek lepas tu equal to yes.
Dia sebab yang constantnya adalah G kan. Jadi kita bolehlah equatekan kedua-dua belah tu jadi sama Okay, jadi kita kiralah 11.2 kali 2 kali 500 over 2 kali 20. Okay. So kita akan dapat 56 km per second. Alright. Tarik nafas sikit. Tapi macam itulah caranya Yang penting you mesti understand. Okay. Alright. Okay ke? Kalau okay boleh send stiker. Kalau tak okay tak apa, cikgu boleh tunggu. Asalkan you all dapat jawapan. Wah, bagus. Alright, tak apa slowly Okay, good. Next, yang penting kita understand. Okay. Jadi yang apa? Yang lain ni semuanya adalah matematik. Yang lain ni semua adalah matematik, tapi tak apa. InsyaAllah kalau kita dah biasa buat, kita akan lebih cekap lah Okay, dah 8.47, kita teruskan nombor 10. Okay, Raja menunjukkan objek A dan B adalah suhu T1 dan T2. Okay, T1 dan T2. Haba mengalir dari A ke B sehingga thermal equilibrium dicapai pada suhu T. Cikgu macam mana? Okey, cikgu aku tengok Okey, sekejap You boleh nampak skrin saya ke? Kau macam disturb. Nampak. Okay, jadi which relationship between T1, T2 and T is true? Sekarang dia kata dia punya keyword adalah dia kata heat flow itu dari A ke B. Dari A ke B. Jadi siapakah yang mempunyai temperature yang lebih tinggi? A ke B? Itu soalan cikgu dulu. Siapa yang mempunyai temperature yang lebih tinggi, A ataupun B? Yes, Husna. Bagus Husna. Jadi, ia adalah A yang paling tinggi suhunya. Jadi, A ni B. A paling tinggi suhu. Jadi, dia kata sampai pada satu masa, dia akan menjadi T kan? Jadi, kita A tu dia flow pergi B. Jadi, A ni katalah suhu asal dia 100 degree Celsius. Boleh nampak ke saya punya skrin? Sebab saya rasa macam stuck cikgu. Oh, itu. Dekat skrin saya, cikgu punya skrin macam face. Okay, sekejap saya kena share skrin lagi sekali lah kot. Okay, sementara tu you all boleh tengok nombor 10. Apakah jawapan you all?